Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazriman bin Muhammad Zulkifli, bernombor metrik A173596. Baiklah, di sini saya akan menceritakan serba sedikit tentang sistem gadaian dalam Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan gadaian atau arhanu dari segi syarak? Ramai yang keliru dengan maksud gadaian dan kurang penerangan terhadap gadaian atau arhanu. Saya akan menceritakan serba sedikit tentang gadaian ataupun dikenali sebagai arhanu dari segi syarak. Dari segi syarak ialah menjadikan sesuatu barang atau harta yang bernilai sebagai sandaran atau cagaran hutang yang boleh dibayar dengannya ketika hutang tersebut tidak dapat dijelaskan. Baiklah, tujuan kita melakukan gadaian adalah untuk meyakinkan tuan punya hutang bahawa haknya tidak akan hilang sekiranya pihak yang berhutang tidak menjelaskan hutangnya kerana barang yang digadaikan itu akan dijual dan harganya diambil sekadar jumlah yang dia berhak dari baki hutang tersebut. Dan baki hutang barang itu akan dikembalikan kepada tuan empunya barang. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan sedikit tentang penyataan masalah. Setelah melakukan soal selidik tentang sistem gadaian secara am, terdapat beberapa persoalan yang timbul dan memberi kemusykilan kepada masyarakat. Soal selidik ini telah dilakukan dengan cara menyebarkan link Google Form berkaitan dengan sistem gadaian dan beberapa soalan telah diajukan di dalam soal selidik tersebut. Antara soalannya ialah, adakah anda tahu tentang sistem gadaian? Soalan kedua, apakah yang dikatakan dengan sistem gadaian? Soalan ketiga, pernahkah anda melakukan gadaian? Dan beberapa soalan lagi tentang rukun dan langkah-langkah. Baiklah, majoriti daripada responden banyak yang menjawab tidak tahu dan kurang berpengetahuan tentang sistem gadaian dalam Islam. Antara masalah yang memberi kesan kepada semua adalah perbezaan antara sistem Islam dan sistem konvensional. Yang kedua, sistem yang digunakan di Malaysia. Dan yang ketiga, masalah yang timbul antara penggadai dan penerima gadai. Baiklah, masalah-masalah ini akan diperbincangkan dengan lebih lanjut di dalam tugasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Natasha binti Zarudin, bernombor metrik A174574. Seterusnya saya akan menerangkan tentang hukum dan dalil yang berkaitan dengan sistem gadaian. Para ulama telah berpendapat bahawa gadaian adalah tidak diwajibkan berdasarkan firman Allah, dan jika kamu berada dalam musafir, lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh, sedangkan kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh orang yang memberi hutang. Ayat Surah Al-Baqarah ayat 283. Sambungannya, kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian, maka hendaklah orang yang berhutang itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, wahai orang yang menjadi saksi, menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 283. Seterusnya, terdapat juga hadis yang bermaksud sesungguhnya Nabi SAW telah menggadai baju besinya kepada seorang Yahudi yang dipanggil dengan Abu Al-Shahmi sebagai cagaran harga 30 gata syair yang baginda beli daripadanya untuk keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya, saya beralih kepada konsep arhan. Konsep yang pertama ialah wadi'ah yadamanah, iaitu bermaksud simpanan dengan jaminan ke atas barang gadaian yang digadaikan. Seterusnya, qard, iaitu pinjaman tanpa faedah.
Seterusnya, ujrah iaitu upah simpan yang dikenakan ke atas barang yang digadaikan. Dan akhir sekali, aran iaitu pinjaman dengan menyandarkan barang gadaian. Seterusnya ialah rukun gadaian. Terdapat 5 rukun gadaian, antaranya ialah sigah, iaitu penawaran dan penerima, atau juga dikenali sebagai ijab dan kabul di antara pemberi hutang dan penerima hutang. Seterusnya, orang yang menggadai atau penggadai, iaitu orang yang berhutang. Seterusnya, pemegang gadaian atau penerima gadaian, iaitu tuan punya hutang. Yang keempat ialah barang gadaian, iaitu barang yang digadaikan untuk meminjam wang. Yang terakhir ialah sebab gadaian, yang bermaksud tujuan seseorang itu menggadaikan barang gadaian untuk membuat hutang. Gadaian bermula dengan ijab dan kabul antara kedua-dua belah pihak, iaitu penggadai dan juga pemegang gadaian dalam bentuk perkataan seperti, saya gadaikan barang ini kepada awak sebagai cabaran untuk hutang saya sebanyak RM1,000, dan sebagai pemegang gadaian hendaklah menjawab, saya terima. Okey. Antara syarat-syarat ijab dan kabul ini adalah sama dengan syarat-syarat kedua-duanya pada jual beli. Antaranya ialah tidak diselangi di antara ijab dan kabul oleh perkataan yang tidak ada kena-mengena dengan gadaian. Syarat ijab kabul yang seterusnya ialah tiada sebarang taklid atau bermaksud digantung ke atas sesuatu kecuali perkataan jika engkau kehendaki. Sebagai contoh, jika penggadai berkata, jika bapa saya mati, maka barang ini saya gadaikan kepada engkau sebagai cabaran hutang saya kepada engkau sebanyak RM1,000. Maka gadaian itu adalah tidak sah kerana penggadai itu telah taklid barang gadaiannya ke atas kematian bapanya. Seterusnya ialah syarat ijab dan kabul ialah tidak ditetapkan masa gadaian. Seterusnya, tidak disyaratkan di dalam akad gadaian sesuatu yang memudaratkan penggadai, seperti disyaratkan manfaat gadaian bagi pemegang gadaian, atau yang memudaratkan pemegang gadaian seperti disyaratkan jangan dijual barang gadaian apabila sampai masanya. Syarat gadaian yang kedua ialah syarat untuk penggadai dan pemegang gadaian. Okey. Pada pendapat ulama mazhab Syafi'i, penggadai atau pemegang gadaian hendaklah kedua-duanya cukup umur, berakal, tidak ditahan dari mengendalikan hartanya dengan sebab membazir dan tidak dipaksa. Jadi oleh sebab itu tidak sah gadaian tersebut jika jika penggadai atau pemegang gadaian itu tidak menepati kriteria tersebut. Yang ketiga ialah syarat-syarat bagi barang gadaian. Syarat yang pertama ialah barang gadaian hendaklah berada di bawah jagaan si penggadai, atau barang gadaian itu ialah milik penggadai itu sendiri. Seterusnya, barang gadaian juga hendaklah berupa bukan manfaat. Oleh sebab itu, tidak sah gadaian hutang yang telah sedia ada walaupun kepada orang yang memberi hutang. Syarat keempat untuk gadaian ialah syarat-syarat terhadap sebab gadaian. Sebab gadaian hendaklah ia terdiri daripada hutang, maka tidak sah menggadai sesuatu barang dengan sebab yang bukan hutang, seperti sebab barang yang dirampas atau dipinjam dan sebagainya. Ini saya akan menerangkan tentang jawapan berdasarkan soal selidik yang telah kami lakukan.
Daripada pernyataan masalah yang kami dapati, ramai yang masih tidak tahu lagi tentang kelebihan Ar-Rahnu berbanding dengan pajak gadai konvensional. Saya akan terangkan tentang kelebihan Ar-Rahnu berbanding dengan pajak gadai konvensional. Antara yang pertama ialah Ar-Rahnu tidak mengenakan kadar faedah. Dalam perjanjian Ar-Rahnu, pinjaman yang diberi tidak dikenakan kadar faedah iaitu riba, di mana riba diharamkan oleh Islam berbanding pajak gadai konvensional yang menjadikan faedah sebagai sumber hasil kepada pemberi pinjaman dan ianya diharamkan dalam Islam. Kelebihan Ar-Rahnu yang kedua ialah nilai gadaian yang tidak merosot. Nilai gadaian bagi barang yang ingin ditebus semula tidak merosot dan tidak berubah serta tidak akan berlaku sebarang masalah di mana barang kemas seperti rantai emas apabila ditebus didapati kurang berat atau pendek sedikit daripada sebelum digadai. Kelebihan yang ketiga ialah wang lebih gadaian akan dipulangkan dalam pinjaman Ar-Rahnu. Sekiranya pemberi gadaian tidak berkemampuan untuk membayar balik hutang yang ditanggungnya apabila tamat tempoh perjanjian, pemberi gadaian akan diberitahu atau dimaklumkan tentang barang gadaian yang terpaksa dijual. Sekiranya harga jualan tu melebihi baki hutang dia, lebihan tersebut akan dikembalikan. Kelebihan yang keempat ialah barang kemas yang disimpan dijamin selamat. Semua barang kemas yang disimpan dalam skim Ar-Rahnu adalah selamat di mana penerima gadaian akan menjamin pemeliharaan dan bertanggungjawab ke atas barangan kemas yang diberi oleh pemberi gadaian. Dengan ini, pemberi gadaian tidak perlu risau dengan masalah pemeliharaan dan penjagaan barang kemas mereka sepanjang ia berada di pihak penerima gadaian. Kelebihan Ar-Rahnu yang kelima ialah caj perkhidmatan yang rendah. Ar-Rahnu menawarkan caj perkhidmatan yang rendah. Semua pengurusan di Ar-Rahnu melibatkan kos dan risiko yang rendah jika dibandingkan dengan pajak gadai konvensional. Pajak gadai konvensional menawarkan caj perkhidmatan yang tinggi dan ada juga sebilangan pemegang atau toke pajak gadai konvensional yang menerima atau meminta wang pendahuluan dari penggadai walaupun itu adalah akta yang melarang kegiatan tersebut. Kelebihan yang keenam ialah tiada unsur penipuan semasa membuat timbangan dalam skim pinjaman Ar-Rahnu. Ini kerana dalam Ar-Rahnu tidak akan berlaku sebarang unsur penipuan semasa timbangan dibuat dan nilai timbangan yang jelas akan ditunjukkan kepada pemberi gadaian. Kelebihan Ar-Rahnu yang ketujuh ialah tempoh membayar balik yang munasabah. Ar-Rahnu merupakan sebuah pajak gadai Islam yang boleh bertolak ansur dengan pelanggannya berkaitan dengan tempoh membayar balik wang pinjaman yang telah dipinjam. Tidak seperti sesetengah pajak gadai konvensional yang kadang-kadang dia meminta wang tambahan daripada pemberi gadaian sekiranya pemberi gadaian ingin melanjutkan tempoh pembayaran balik pinjaman mereka. Pilihan yang ke-8 ialah pemberian notis kepada penggadai tentang upacara lelongan. Dalam skim pinjaman Ar-Rahnu, pihak penerima gadaian akan memberi notis kepada pihak penggadai sekiranya barang gadaian mereka hendak dilelong dan tempoh masa membayar balik untuk mereka telah habis. Seterusnya kita pergi ke bahagian implikasi. Antara implikasi yang dipercayai dapat memberi kesan terhadap masyarakat ialah responden akan lebih cakna akan konsep gadaian. Hasil daripada kajian menunjukkan hampir 50% daripada responden masih ragu-ragu mengenai kefahaman mereka mengenai konsep gadaian. Responden dapat menilai sendiri taraf kefahaman mereka di dalam konsep gadaian yang merupakan perkara yang penting bagi setiap individu Islam sekaligus dapat membuka mata kepada mereka yang kurang arif mengenai konsep tersebut. Antara implikasi lain yang dapat memberi kesan kepada masyarakat ialah masyarakat akan lebih terdedah dengan sistem kewangan yang wujud di dalam Islam. Di dalam negara Malaysia sendiri mempunyai majoriti 60% penduduk Muslim yang masih terikat dengan sistem kewangan yang dicipta oleh Barat, yang mana terdapat perkara-perkara yang ditegah di dalam sistem kewangan Islam seperti riba, gharar dan sebagainya. Akhirnya, orang-orang Muslim sendiri akan merasa terbeban dengan sistem kewangan yang dicipta oleh Barat ini. Seterusnya,
kita ke bahagian cadangan. Antara cadangan yang boleh dilakukan oleh beberapa pihak untuk mendedahkan masyarakat dengan sistem kewangan Islam ialah pihak bank perlu memperbanyakkan lagi promosi mengenai sistem kewangan Islam yang wujud serta menawarkan perkhidmatan tersebut, seperti bank Islam yang menawarkan perkhidmatan Ar-Rahnu. Bagi cadangan yang seterusnya pula ialah memberi pendedahan awal kepada masyarakat muda, terutamanya bagi lingkungan belasan tahun, pelajar-pelajar sekolah ataupun bagi masyarakat muda yang berumur permulaan umur 20-an. Jadi, antara langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memberi penyampaian ilmu kepada masyarakat muda tersebut ialah menjemput pihak-pihak berkelayakan untuk mengadakan aktiviti ataupun ceramah atau aktiviti penyampaian ilmu berkaitan dengan sistem gadaian ini di sekolah-sekolah ataupun di institusi-institusi yang berkaitan. Jadi, daripada langkah-langkah tersebut, masyarakat muda akan lebih mengetahui ataupun didedahkan secara awal berkenaan dengan sistem gadaian ini. Walau bagaimanapun, akan terdapat beberapa cabaran berkenaan dengan langkah-langkah tersebut. Antaranya ialah pelajar ataupun masyarakat muda akan bosan ataupun tidak tertarik dengan untuk melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. Jadi, pihak berkelayakan ataupun guru-guru di sekolah memegang tanggungjawab yang besar untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut secara kreatif agar dapat menarik perhatian pelajar-pelajar atau masyarakat muda untuk menghadiri program tersebut. Jadi, daripada aktiviti yang dilaksanakan itu, masyarakat akan lebih berpengetahuan tinggi berkenaan dengan sistem-sistem gadaian dalam Islam di negara kita. Sebagai kesimpulan, ilmu sistem gadaian di dalam Islam ini adalah penting untuk seluruh masyarakat. Bukan sahaja pada lingkungan belasan tahun ataupun permulaan umur 20-an. Ia juga penting kepada seluruh masyarakat, terutamanya yang beragama Islam. Ianya adalah untuk mengelakkan orang-orang beragama Islam ini daripada melibatkan diri pada sistem-sistem yang telah dilakukan oleh negara barat, seperti sistem-sistem yang berlakunya riba, horor, masyir dan lain-lain. Sudah jelas lagi, sistem-sistem yang dilakukan daripada negara barat tersebut adalah haram di sisi undang-undang bagi agama Islam. Jadi, setiap masyarakat, terutamanya yang beragama Islam, adalah wajib untuk menuntut ilmu berkaitan dengan sistem gadaian di dalam Islam. Sekian, terima kasih.